baca komen Naslina ke siapa, Aliza ke siapa, masalah sembahyang kalau bila sembahyang tu duduk berdiri, bila nak buat sembahyang tu kena ingat dalam hati je ke, tak boleh buat macam gerak apa semua. Ini kena jelaskan lagi, kena jelaskan lagi dah. Sembahyang syariat sembahyang itu, kalau kita macam nak buat solat fardu lah kan, solat fardu mesti ada gerakan, mesti ada bacaan, mesti kena buat, tak boleh tak buat. Gerak sembahyang, rukun sembahyang, hukum sembahyang, doa sembahyang. Jadi kalau solat kita ni solat fardu, solat yang nampak, solat perbuatan jasad, mesti buat. Tak boleh saya ni cuma sembahyang, cuma ingat saja, sembahyang dalam hati saja. Tak boleh. Jadi kalau kita ni sembahyang fardu, sembahyang sebagaimana biasa yang dibuat, mesti ada rukunnya, mesti ada hukum. Diawali dengan niat, berdiri tegak, angkat takbir, membaca doa, membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca surat. Itu dalam kitab fikih lah, Malaysia panggil fikah. Itu solat syariat, ya. Jadi kalau solat hakikat itu tidak kelihatan geraknya, tidak sama dengan solat jahir. Adakah solat batin tu? Adakah solatnya? Kalau orang kata solat zahir, solat batin, solat rahasia. Solat rahasia itu bunyi Arab tu sir, dengan rahasia, nafas lah ini semua. Bagaimana itu Bang Hadi, solat yang seperti itu? Solat rahasia. Rahasia kita ini ada tak? Kita ini ada tak rahasia kita? Ruh kita ini ada tak? Jasad kita ini ada tak? Tadi ada yang tanya dekat WhatsApp ke dekat siapa tadi, masalah sembahyang. Jadi kalau jasad, kalau perbuatan jasad ni perbuatan nyata, ya, ada solatnya, ada geraknya, ada waktunya, ada tata caranya. Macam mana nih solat? Banyak ustaz, banyak guru kalau masalah solat. Cuma kalau Mbak Hadi ditanya, bagaimana tuh Bang? Tolonglah dijelaskan. Apakah solat itu hanya mengingat saja, dah ingat Allah? Hanya berzikir saja? Macam mana caranya Bang Haji? Kalau kita hanya mengingat saja, tak buat geraknya, tak buat gerak, tak boleh.
Karena sebagaimana yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, nyata sholat itu, kenyataan sholat itu, buatlah sebagaimana Nabi Muhammad buat sembahyang. Nah, jangan lain daripada yang diajarkan oleh Nabi. Ada hadis, ya, banyak kitab, banyak buku. Nah, ada yang berpengetahuan, ada yang mengetahui bahwasanya ruh itu sholat, nyawa kita ini sholat. Kalau sholat, semua kullu jasad kita nih sholat. Tapi ini tidak ada di dalam ilmu syariat, tidak dikupas, tidak dikaji di dalam ilmu syariat. Kalau di dalam ilmu makrifat ada. Untuk apa dikaji sholat ini? Mengetahui apa sebenarnya sholat ini. Apa yang dimaksud sholat? Angkat takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, balik lagi, rakaat kedua, baca lagi, ruku lagi, sujud lagi, berdiri lagi. Itu gerakan sembahyang. Itu tata cara sembahyang, tata cara sholat, ya. Paham baik-baik, ya. Ada hukum qauli, ada hukum fi'li, ada hukum qalbi. Ini maksudnya, dirikanlah sholat itu dengan kauli, dengan ucapan, dengan sebutan, dengan bacaan. Ini hukum kauli. Mana lagi? Hukum fi'li. Fi'li ini perbuatan, fa'il, perbuatan. Ada orang mengerjakan sholat dengan fi'li, perbuatan, gerak, berdiri, ruku, sujud, itu fi'li. Kalau disatukan semua, kalau menjadi satu, qauli, fi'li, qalbi, ini yang orang jarang dapat. Yang terakhir sekali, qalbi. Ya, ini yang sangat rahasia. Ini hanya Allah saja yang tahu. Penilaian di hukum qalbi ini semata-mata hanya Allah. Ya. Nah, Nabi, bagaimana Nabi nak menceritakan, nak membagi tahu yang hukum qalbi, rahasia syir. Sholat hukum qalbi ini tidak didapat daripada guru. Hukum qalbi ini tak boleh di-share. Hanya paham datang daripada Allah sahaja, ya. Ilmu hukum qalbi ini, rahasia hukum qalbi ini Allah semata-mata. Karena hati kita hanya Allah saja yang mengetahui hubungan, ya, vertikal antara kita kepada Allah. Nah, ini boleh jelas lah. Kembali lagi tadi, hukum fi'li, hukum qauli. Kalaupun terbalik, hukum qauli, hukum fi'li, ya, boleh jelas masalah sembahyang nih, ya. Jadi orang yang dapat ilmu, orang yang dapat pengetahuan, sholat yang dia tahu, sholat yang dia pahami, hukum fi'li, buatlah
buatlah solat yang sebagaimana engkau ketahui. Apabila kita ni tahu, yang kita pahami, yang kita belajar, solat hukum qauli atau hukum bacaan atau hukum sebutan, kerjakan. Sekarang Mahdi mau tanya, hukum qalbi ini bagaimana? Hukum qalbi, hati. Di dalam hati itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada rahasia. Di dalam rahasia itu ada aku. Macam mana kita ini nak buat? Macam mana kita nak tunjuk orang? Nak tunjuk aja orang? Ini hukum yang paling rahasia, hanya Allah yang mengetahui. Bolehkah dibuat, Bang Hadi? Kenapa pula tidak? Tapi bagaimana Bang Hadi nak buka di sini? Nanti engkau kata Bang Hadi ini sesat lah. Engkau kata Bang Hadi ini tak pernah buat sembahyang lah. Itu makanya ada solatun fa'ilun, ada solatun khasiun, ada solatun daimun. Kalau ada whiteboard Bang Hadi boleh bagi tahu. Solatun fa'ilun itu yang mana? Solatun khasiun itu yang mana? Solatun daimun itu yang mana? Yang daimun ini merujuk kepada hukum qalbi. Macam mana bercarut-marut masalah solat ini? Menjelaskan tak jelas, memahamkan tak paham. Orang tak paham nak membagi orang paham, sendiri tak paham. Akhirnya dua-dua tak paham. Semakin tak pahamlah. Sebab yang belum paham merasa paham. Yang belum paham tak paham. Belum paham nak memahamkan orang. Dua-dua tak paham. Dah solat, dah. Solat apa? Aku solat berkekalan, solat daimun. Saya sudah solat makrifat. Mana ada solat makrifat? Di surat Al-Baqarah ayat 239. Al-Baqarah ayat 239. Ada lagi Al-Baqarah ayat 115, 110. Banyak bab tentang solat ini di dalam Al-Quran. Mana satu kita nak pakai? Solat semuanya itu betul. Semua solat betul. Semua solat benar. Tujuannya kepada Allah. Hanya Allah. Yang Bang Hadi belajar, yang Bang Hadi ketahui, lain lagi. Solat itu diri, berkekalan kepada empunya diri. Solat itu diri, kekal pada yang mempunyai diri. Cari guru. Cari guru. Tanya dengan guru. Apa yang Bang Hadi cakap tadi? Solat diri, berkekalan pada empunya diri. Nak ke? Nak betul ke? Daimun bunyi saja sedap. Nak betul ke daimun? Dah jumpa guru ke? Dah jumpa ustaz nak membuka daimun ni? Minallahi
minallahi, billahi, lillahi. Hanya diri Allah semata-mata. Inna lillahi. Inna lillahi apa maknanya? Minallahi, minallah, minallah, min dari, minallah dari Allah. Ini syariat, makna makrifat, dariku. Di ilmu syahadah, aku. Ini mesti paham. Kalau kita ni nak tunjuk ajar orang, kita sendiri buat dulu. Dah dapat belum? Dah imun. Solat yang berkekalan diri kepada empunya diri. Sebut daim, 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 daim. Apanya yang daim? Senang aja sebut daim. Fa'ilun, khasiun, daimun. Orang nak sembahyang jadi tak nak sembahyang gara-gara engkau. Orang rajin sembahyang jadi tak nak sembahyang kerana engkau bagi tahu tak payah sembahyang lagi, tak payah buat lagi, dah kenal Tuhan. Cukup kita ini ingat saja. Cukup kita ini ketahui Allah saja. Apanya yang kau ingat Allah? Diri kau sendiri saja tu belum ingat. Bilang kau ingat diri kau, macam mana kau nak ingat diri Allah? Apalagi engkau diri kau sendiri kau tak ingat. Bagaimana kau nak ingat diri Tuhan kau? Daimun ini gaib, tidak nyata, bukan perbuatan jasad. Kasrat, tak ya apa? Apa lagi tu? Banyak bunyi masalah sembahyang ni. Aku ni lah yang betul. Kami ni best lah. Kumpulan kami ni yang tahu tentang sembahyang. Yang orang buat tak betul. Kau Tuhan kan? Hah? Engkau ustaz, solat engkau dah betul kah? Engkau ulama, solat engkau dah betul kah? Bila Tuhan kata engkau betul? Bila Allah kata engkau betul? Ini belum putus lagi. Fa'ilun, khasiun, daimun. Fi'li, kauli, qalbi. Fa'ilun tu fi'li lah. Khasiun tu kauli lah. Daimun itu kalbi. Nih kalau nak tahu, fa'ilun, khasyi'un, daimun. Fi'li, kauli,
qalbi. Ini mesti jelas bro, Ustadz. Mesti jelas kalau nak tunjuk orang, nak tunjuk ajar orang ni mesti jelas. Hang kena paham dulu, hang kena buat dulu. Baru hang tunjuk orang, nak ajarkan orang. Dah solat dah. Solat yang berkekalan, solat yang tak putus-putus, solat yang berkepanjangan. Kalau Tuhan cakap engkau dah solat kah belum? Kalau Tuhan tanya engkau, dah solat kah belum? Kau nak jawab, aku dah solat daimun ya Allah. Begitu. Engkau dah solat kah belum? Engkau jawab, aku dah solat daimun. Nanti nanti dah mati, nanti baru tahu. Sekarang kau tak tahu. Apa gunanya Allah bagi kamu jasad? Diri kamu bukan ruh saja. Diri kamu bukan ada nyawa saja. Diri kamu bukan ada rasa saja. Yang dikatakan diri bukan hanya ruh semata-mata, bukan hanya nyawa semata-mata, bukan hanya pikiran semata-mata, bukan hanya rasa semata-mata. Jasad, asma, af'al, zat, sifat. Itu jasad. Ruh, nyawa, rahasia. Ini boleh jelas dulu. Ini kalau tak jelas, macam mana nak dapat daimun? Solat yang berkekalan, solat yang berkepanjangan, solat yang tak putus. Inilah yang dikata, inilah yang dipanggil tatkala duduk, tidur, berbaring, berjalan, bercakap, melihat, mendengar, merasa, mesti sholat. Bernafas pun kita mesti sholat. Bernafas pun sholat, tidur pun sholat, pengsan pun sholat, makan pun sholat. Ini yang dipanggil daimun. Ini yang dipanggil syir, menuju syirullah. Syir menuju syirullah. Nur menuju nurullah. Sifat berjumpa dengan zat. Sifat nyatanya zat. Dah sampai kah? Dah sampai kah kaji? Dah paham kah ni? Daimun, daimun, daimun. Nanti Tuhan soal engkau. Nanti Tuhan tanya engkau. Siapa yang tunjuk ajar engkau daimun? Siapa yang bagi tahu engkau daimun? Kepada siapa engkau dapatkan daimun? Siapa yang kau contoh? Siapa yang kau ikuti? Mengapa kamu tahu masalah daimun ini? Mari kita turun balik ke bawah lagi ya. Kita cerita, kita gaji yang mudah-mudah aja dulu. Itu yang Bang Hadi buka tu jauh sudah. Ya Allah ya Rasulullah, habis umur ni.
Habis umur. Nak sampai ke Daimun ini bukan mudah. Bukannya seperti kita cakap nih. Bukan. Boleh dapat. Kenapa pula tak dapat? Siapa yang nak kepada Allah, siapa yang nak perjumpaan, siapa yang nak berjumpa dengan Tuhannya, Allah akan membuka. Banyak orang kata, wah, Daimun ni bila dengar azan saja, sebut saja la haula wala quwata illa billahil azim. Tengok, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil azim. Dah Daimun dah tu. Itu yang dikata Daimun. Engkau tengok orang sembahyang, engkau kata la haula wala quwata. Engkau bunyi la haula tu, engkau bunyikan la haula tu. Itu sudah daya. Engkau berbunyi saja, engkau bunyi itu daya. Itu daya upaya. Celik saja mata engkau itu kuasa. Berdiri saja engkau, itu kuasa. Itu ada kuasa engkau. Kenapa engkau tak datang menuju Tuhanmu bila kau dipanggil Tuhanmu? Orang azan itu panggilan Allah melalui hambanya. Allah yang menggerakkan seseorang itu. Azan nak memanggil engkau. Kau cakap la haula wala quwata illa billah. Dah sembahyang kau tu. Fikir ang. Kau tu nak berlari daripada kenyataan. Mari kita turun. Salatul khasyi'un. Solat yang khusyuk. Ini lagi sedap. Apa nak tinggi betul? Kalau kau nak, mari kau datang sini. Mari. Kau nak betul-betul Daimun tak? Ha? Kau tahu tak Daimun tu, kau dekat sini, kau boleh sampai Mekah sana, boleh sampai Madinah sana. Kalau kau Daimun, makan saja masih kotor, pikiran saja masih kotor, perbuatan masih kotor, pendengaran masih kotor, pandangan masih kotor, hati masih kotor, perasa masih kotor, jasad engkau masih kotor. Nak Daimun apa? Mata engkau tu ada tai, telinga engkau tu ada tai, hidung kau ada tai, mulut kau ada tai, kemaluan kau, dubur kau, kaki kau semua ada tai, tangan kau ada tai. Cuba periksa, tengok. Dalam perut kau tu lagi-lagi ada kotoran. Nak Daimun, yang kau makan tu masih kotor lagi. Nak Daimun, sedikit saja matamu memandang maksiat, sedikit saja telingamu mendengarkan maksiat, sedikit saja langkahmu pergi ke tempat maksiat. Nak Daimun apa? Nak makrifat apa? Siapa? Mana guru Daimun di sini? Siapa guru Daimun di sini? Mana guru yang mengajarkan Daimun? Mana? Mana sijilnya? Engkau sendiri tak buat Daimun lah. Orang yang sembahyang, orang yang mengerjakan Daimun itu, dia sendiri pun tak tahu dia itu Daimun.
Dah tak ada diri lah kita ni, tak mengingat diri, dah ingat Allah saja. Habis dah ilmu ni kau ambil semua. Orang nak sembahyang pun kau kata salah. Orang dah nak sembahyang, hang buat jadi tak nak sembahyang. Engkau tunjukkan ilmu engkau kepada dia, sehingga orang yang sembahyang pun jadi tak nak sembahyang, gara-gara engkau tunjuk ajar ilmu engkau. Nabi saja, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW nak dapatkan sembahyang, engkau tahu tak? Ha? Nabi saja nak dapatkan sembahyang, engkau tahu tak? Ha? Kau pula nak tunjuk orang aja daimun. Solat makrifat, solat hakikat. Yang syariat tu tak betul kah? Salahkah orang buat solat dalam gunung kah, dalam masjid kah, dalam rumah kah, dalam mana-mana tempat? So, mesti dengar azan saja boleh sembahyang. Kalau tak dengar azan tak sembahyang. Macam mana orang tuli? Dengar azan baru kau sembahyang. Kalau orang tuli tak sembahyang. Dalam masjid saja boleh sembahyang. Ha? Cuma dalam masjid saja. Jadi kalau tak ada masjid, engkau tak sembahyang. Salah orang sembahyang di luar masjid. Mana kamu tu dapat sijil daripada Allah mengatakan orang tu salah. Diri kau sendiri yang salah, diri kau sendiri yang kotor, diri kau sendiri yang bodoh, bahlul. Mengatakan orang salah. Harus masjid ini yang betul salatnya, harus golongan ini yang betul salatnya. Itu tak betul, sana tak betul. Cuma kita ni saja yang betul, golongan kita ni saja yang betul. Ilmu apa yang ada sama engkau? Engkau saja daripada Allah. Tahu tak? Engkau saja Tuhan yang bagi hidup. Mata kau saja jelek itu Tuhan yang kasih buka. Macam mana ada ilmu engkau? Baru pandai makrifat saja, baru selesai makrifat, ilmu makrifat, engkau dah menyalah-nyalahkan orang syariat. Dah tinggi betul ilmu engkau kah? Kalahkan Nabi? Ha? Lebih mulia engkau daripada Nabi kah? Apa perjuangan engkau? Pernah gigi engkau tu jatuh? Ha? Pernah? Rasulullah dilota orang giginya sampai pecah. Pernah nak? Pernah nak kau berperang untuk Islam ni? Apa yang sudah kau bagi Islam ini? Apa yang kau sudah buat? Apa perjuangan kau? Kau berceramah di masjid, kau berceramah di majlis. Orang sudah baik, engkau bagi ceramah. Orang sudah baik, engkau bagi tausiah. Tuh, yang di tepi-tepi jalan tuh, yang di tepi-tepi jalan, orang yang bodoh, pelacur, coba engkau kasih baik tuh, coba engkau tunjuk ajar tuh. Orang masuk dekat klub, dekat clubbing sana, kau ambil, kau tunjuk aja tuh, yang hisap dada, yang buat maksiat, coba kau tunjuk aja, boleh tak? Engkau buka ilmu kau dalam masjid, tempat yang baik-baik,
dalam masjid itu isi orang-orang yang dalam masjid itu orang dah baik semua. Engkau bagi baik, mudahlah. Kau pergi tu sana, dalam hutan tu masih banyak manusia-manusia yang membuka auratnya, masih banyak manusia-manusia yang bodoh yang di tepi jalan. Coba engkau tunjuk ajar tu, bolehlah. Berceramah, tausiah dalam masjid, engkau kata engkau dah hebat, dah ilmu. Mengata orang salah, mengata orang makrifat salah. Yang kau tahu tu cuma ilmu yang ada pada diri kau saja. Yang di luar daripada pengetahuan kamu sendiri tidak tahu. Nak dah imun lagi? Mai sini kau datang. Mai sini. Apa itu dah imun? Dari mana itu dah imun? Pada siapa itu dah imun? Karena siapa itu dah imun? Ruh kamu saja kamu tak kenal. Ruh kamu saja. Mana duduknya ruh kamu? Ruh kamu itu di dalam jasad kamu itu di mana letaknya? Di mana letaknya ruh kamu itu? Cakap ada ruh, ada ruh. Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah ruh kamu? Wahai saudaraku, seiman, seislam, seihsan, seakidah. Wahai saudaraku yang mengaku Islam, wahai saudara-saudaraku, kita dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita ini bersaudara semua. Wahai tuan-tuan dan puan, yang tua kakak daripada saya, yang muda adik daripada saya, yang lebih muda lagi anak daripada saya. Mulai hari ini, peliharalah hati kita, peliharalah rasa kita, peliharalah pikiran kita. Mulailah daripada awal, dari yang awal. Hanya semata-mata Allah. Berhentilah keji mengeji. Berhentilah salah menyalahkan. Janganlah kita mengaku orang yang berilmu. Sebab ilmu hanya milik Allah semata-mata. Sebab hidup hanya milik Allah semata-mata. Hati milik Allah semata-mata. Jadilah kita orang yang mukmin. Jadilah kita orang yang beriman. Semua agama itu adalah agama Allah. Namun Islam yang paling sempurna di mata Allah adalah Al-Islam. Inna dinna indallah Al-Islam. Telah kusempurnakan hukum kepada kamu. Telah kucukupkan karunia, dan aku sudah reda Islam sebagai agama. Agama yang diredai Allah, tak lain tak bukan hanyalah Islam. Inna dinna indallah al-Islam. Akhirul kalam, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, seiman, seakidah, dengan kalimatullah, dengan kalimat tauhid, kita ini dipersatukan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqi Muhammad bihijabi Muhammad
bi barakati Muhammad bi syafaati Muhammad ala ummat Muhammad Rasulullah minal muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barakallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabil yaumil mahsyar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabul sirat wa qina azaban nar wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum sahabat-sahabat dimanapun berada. Insyaallah berkah hidayah Allah curahkan, Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.